Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pembaca dan juga pendengar kisah seram. Dan selamat datang ke channel Mistik Horror. Dan pada kisah kali ini, aku ingin membawakan sebuah kisah benar yang berlaku di sebuah hospital. Tetapi hospital ini adalah antara yang tertua di Pulau Pinang. Dan kisah ini telah diceritakan oleh peminat fiksyen Syasha yang bernama Amirul Hadi. Dan kisah ini telah diceritakan sendiri oleh sepupu beliau. Sepupu beliau adalah seorang jururawat di hospital tersebut. Dan ini adalah merupakan antara kompilasi peristiwa-peristiwa mistik yang dialami oleh komuniti pekerja di hospital berkenaan. Dan kisah ini adalah datang daripada sepupu penulis ini, iaitu Amirul Hadi. Dan jom, tanpa membuang masa lagi, jom kita selami peristiwa kisah seram di Wad 9. Seperti selalunya, suasana di Wad 9 ini ketika shift malam amatlah merunsingkan hati dan jiwaku. Walaupun selalunya suasana ketika shift malam agak tenang dan tidak membebankan kerana tiada hiruk pikuk daripada para pelawat, dan tugasan pada waktu malam selalunya hanya melibatkan pemantauan dan sedikit urusan dokumen. Namun ketenangan yang dilalui oleh kami semua sebagai para jururawat dirasakan amat meresahkan, terutama sekali jika ketenangan itu dihadiri bersama kesunyian. Pada malam itu, aku bersama dua orang lagi rakan sekerja yang aku gelarkan Kak N dan juga Linda, bukan nama sebenar, sedang berada di meja pendaftaran bagi menguruskan beberapa dokumen dan kerja yang tertangguh. Kami bertiga pada lewat malam itu, walaupun sedang bekerja tapi masih dalam mod santai kerana kebanyakan pesakit pada waktu itu sedang diulik mimpi dan tidak banyak yang memerlukan penjagaan yang rapi. Dalam keasyikan kami membuat kerja, tiba-tiba kami terkejut bila dengar deruan tapak kaki di kaki 5 Wad yang berhampiran dengan meja kami yang kami guna untuk bekerja. Bunyi itu hanya datang sebentar lalu dan hilang begitu sahaja bersama dengan semangat kami bertiga untuk menyambung kerja. Jadi untuk menghilangkan rasa geram yang bersarang di hati, kami bertiga kemudiannya menyambung pekerjaan sambil menyembang. Dan di antara yang menjadi topik hangat perbualan kami pada waktu itu ialah tentang kisah-kisah seram dan mistik yang berlaku di Wad 9 ini. Menurut kisah Kak N, iaitu Kak N ni adalah antara kaki tangan yang paling senior lah di situ. Wad 9 ini sebelumnya adalah wad lelaki, tetapi kemudiannya telah ditukarkan menjadi wad perempuan. Menurut Kak N lagi, ketika di Wad 9 ini masih wad lelaki, tidak banyak kisah seram atau peristiwa aneh yang berlaku, melainkan pernahlah sekali seorang pesakit mengadu seperti ditindih sesuatu. Tetapi sekarang gangguan yang berlaku boleh dikatakan banyak dan ianya menjadi semakin menakutkan semenjak wad ini telah ditukarkan ke wad perempuan. Ada banyak kes di mana pesakit dan juga kaki tangan terlihat terlibat seperti pocong dan juga lembaga hitam. Kedua-dua jelmaan ini sering dilihat muncul di kawasan tandas yang berada di penjuru wad pada lewat malam. Di samping itu, bertentangan dengan Wad 9 ini, terdapat sebuah bangunan yang telah dijadikan sebagai bilik mayat
Jadi bagi kaki tangan yang nak masuk ke dalam wad, selalunya pasti akan lalu dulu bilik mayat tersebut. Dan di situ jugalah terdapat satu kisah di mana salah seorang jurawat sering melihat jelmaan seorang wanita tua yang akan menangis di sebelah jenazah. Sekiranya ada kematian dan bilik mayat tersebut digunakan, pasti akan muncul jelmaan wanita tua tersebut. Pada mulanya, jurawat tersebut menyangka jelmaan tersebut merupakan waris kepada si mati yang diuruskan di dalam bilik berkenaan. Namun, hampir setiap jenazah yang diuruskan, pasti jelmaan wanita tua ni akan datang dan menangis di tepinya dan hilang begitu sahaja. Okey, berbalik pula pada kisah di dalam wad kami. Pernah tak lama sebelum ni kecoh dekat dalam wad kami, ada seorang pesakit berlari termengah-mengah ke meja pendaftaran tempat kami bertugas sambil menangis dan meraung. Apabila ditenangkan oleh kaki tangan yang bertugas pada malam itu, dia menceritakan yang dia melihat pocong melalui refleksi di cermin di dalam bilik air ketika dia menggunakannya. Namun disebabkan refleksi bayang yang dilihatnya itu hilang sekelip mata, dia hanya cepat-cepat keluar daripada bilik air tersebut dan kembali berbaring di katilnya sambil berselubung di bawah selimut sebelum tertidur. Okey, perkara yang menyebabkan pesakit tersebut menangis dan berlari ke meja pendaftaran adalah ketika dia baring secara tiba-tiba, katilnya bergoyang dengan agak kuat. Dan ketika dia buka mata dia, pocong yang dia tengok dekat tandas tadi tu berdiri dekat depan dia sambil bongkokkan badan seperti orang sedang rukuk dalam solat sambil menghadapnya. Situasi itu terjadi hanya beberapa ketika sahaja, tidak lama. Dan ekoran terkejut dengan pemandangan yang menakutkan itu yang menyebabkan pesakit tersebut berlari ke meja pendaftaran. Pesakit tersebut kemudiannya telah ditukarkan ke wad lain dan dibenarkan discharge pulang ke rumah beberapa hari kemudian. Selain pesakit, kaki tangan hospital juga turut diganggu, terutama sekali jurawatlah seperti kami ini. Kami jurawat adalah antara staf yang paling teruk diganggu oleh entiti di wad tersebut. Antara gangguan yang paling ekstrim sekali kami kena adalah gangguan yang terjadi kepada kawan sekerja saya yang diberi nama Atikah, bukan nama sebenar. Okey, kisah berlaku waktu Atikah sedang turun tangga. Atikah daripada tingkat atas nak menuju ke wad 9, di mana dia akan bertugas pada malam kejadian tersebut. Tangga tersebut terletak di sebelah kiri wad dan bertentangan dengan bilik mayat dan dikelilingi oleh taman mini. Di bawah tangga selalunya akan disimpan kerusi roda dan juga rangka besi katil yang dah tidak lagi digunakan. Dan ketika Atikah nak turun dari tangga tu, Atikah ada dengar bunyi besi berdenting. Dan apabila bahagian bawah tangga tu diperiksa ataupun dilihat, diperhatikan oleh Atikah, menjadi tergamam kerana pada awalnya Atikah menyangka bahawa bunyi bising itu adalah antara kucing, tetapi tekaannya tersasar jauh sekali. Apa yang dilihat Atikah sebenarnya adalah susuk tubuh lembaga seperti laki tua yang botak dan tidak berpakaian dan kurus kering, yang ada cuma tulang dan kulit saja, tetapi wajahnya pucat dan kedut seribu sedang menghadapnya. Lembaga tersebut kemudiannya merangkak laju ke arah Atikah sambil mengeluarkan bunyi yang menggerunkan. Okey, lembaga tersebut kemudiannya merangkak laju ke arah Atikah sambil mengeluarkan bunyi yang agak menggerunkan. Berbunyi seperti
lembu atau kerbau yang disembelih, suara garau yang nyaring, suara keruhan tu agak nyaring bunyinya. Dalam sekelip mata, lembaga hodoh tersebut berada betul-betul di hadapannya sambil pegang kaki Atikah seperti seekor anak kera yang memaut pada kaki ibunya. Lalu Atikah menjerit dengan sekuat hatinya. Pada ketika itu, wajah lembaga tersebut kelihatan jelas di mata Atikah. Wajah pucat dengan kulit yang kusam seakan-akan mayat. Tidak kelihatan berbola mata dan soket matanya yang rompong ke dalam berwarna hitam, dan bahagian daging pipi kirinya bergantungan seperti telah dimakan oleh haiwan buas, menyebabkan tulang rahanya kelihatan dan darah hitam pekat menitis sehingga ke pangkal leher. Darah hitam pekat menitis sampailah ke pangkal leher lembaga tersebut. Dan darah yang menitis daripada lembaga tersebut telah mengotorkan uniform jurawat yang dipakai oleh Atikah. Atikah selepas melihat wajah makhluk tersebut terus blackout ataupun pingsan tidak sedarkan diri di kawasan tangga tersebut sebelum dijumpai oleh pengawal keselamatan yang bertugas. Atikah kemudiannya dikhabarkan mengambil cuti kerana demam, dan pada masa yang sama untuk merehatkan dirinya, untuk memulihkan balik semangatnya supaya kembali bekerja pada hari yang berikutnya. Gangguan lain selalunya datang dalam bentuk bunyi-bunyian seperti ketuk pintu dan juga bunyi kerusi. Kadang-kadang meja juga diseret serta bunyi tapak kaki berlari seperti yang dialami oleh kami bertiga tadi. Bunyi yang sering didengari oleh kami adalah daripada kawasan pantry. Kawasan pantry tersebut terletak bersebelahan dengan kaunter pendaftaran, dan setiap kali kita orang cek, macam biasa, kawasan pantry tu kosong, tetapi bunyi meja diseret serta tapak kaki berlari masih boleh didengari pada setiap malam. Gangguan yang sama juga pasti akan berlaku di tandas jika salah seorang daripada kami pergi ke tandas berseorangan. Pintu tandas pasti akan diketuk. Dan tombol pintu akan cuba dipulas seperti untuk dibuka secara paksa daripada luar. Namun ketika dibuka, kosong, tak ada siapa. Dan perkara ini juga pernah berlaku kepada diriku sendiri tak lama dahulu. Segala gangguan yang berlaku ini pada akhir-akhir ini semakin banyak berlaku, dan kebanyakan daripada kami dah biasa. Allah bisa, tegal biasa. Disebabkan tanggungjawab sebagai nurse untuk menjaga pesakit, kami menguatkan hati kami bergantung harap pada Allah SWT supaya hati kami tidak mudah diganggu oleh makhluk tersebut. Kami hanya mengendahkannya jika ada berlaku gangguan tersebut, dan kami meneruskan kerja untuk mencari sesuap nasib. Dan pada masa yang sama, kami juga memikul amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kami untuk menjaga pesakit di sini. Namun bagi para pembaca dan juga pendengar kisah seram, berhati-hatilah sekiranya anda datang ke wad kami, kerana para entiti di sini masih setia menanti kehadiran anda. Sekian, wallahu alam. Okey, sekian sahaja kisah untuk pada malam ini.
Kisah ini menceritakan tentang pengalaman nurse yang bekerja shift malam, berbagai gangguan yang mereka telah hadapi. Jadi tidak heranlah nurse dipanggil sebagai frontliner, salah seorang frontliner selain daripada polis dan bomber. Nurse juga merupakan salah satu pekerjaan yang mencabar. Ini kerana mereka akan menghadapi banyak karenah daripada pesakit dan juga ahli waris pesakit. Berbagai-bagai ragam dan karenah, yang kukawat, yang gitulah, inilah dan sebagainya. Tapi pengajaran untuk kisah pada kali ini adalah hati kita kenalah sentiasa bergantung harap pada Allah Subhanahu Taala. Oleh itu, persiapkanlah diri anda dengan segala ibadah dan juga amalan-amalan yang boleh melindungi kita, berdinding kita. Okey, sekian saja daripada aku untuk pada malam ini. Jumpa anda pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.